Three, two, one, zero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berusaha Tuan Guru Besar Encik Ruslan bin Lebah Yaakob, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Puan Nuraini binti Sulaiman, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Encik Yusni bin Yunus, Guru Penolong Kanan Pendidikan Khas Puan Aziza binti Abdul Rahman, seterusnya barisan pendidik, ibu bapa dan murid-murid yang saya kasihi sekalian. Selamat datang ke taklimat pengoperasian sekolah fasa 4 bagi warga Sekolah Kebangsaan Sri Langat. Tanpa melengahkan waktu, saya ingin menjemput Tuan Guru Besar Encik Ruslan bin Lebah Yaakob untuk menyampaikan maklumat dan intipati utama dalam pengoperasian sekolah di norma baharu ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada pengurusi program hari ini, Puan Siti Hawa Nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya percaya dan saya yakin para ibu bapa sudah mestinya tidak sabar untuk mendengar taklimat pembukaan sekolah 3.0. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang pengoperasian sekolah untuk murid-murid SK Sri Langat. Ada beberapa perkara penting yang perlu diambil tahu, ibu bapa perlu peka dengan SOP 3.0. Untuk pengetahuan, KPM Kementerian Pendidikan Malaysia lebih fokuskan 3.0 ini dengan keselamatan dan lindungi warga sekolah. Kepada semua para ibu bapa, perkara pertama yang ingin saya sentuh ialah tentang penggiliran murid-murid ke sekolah. Pada 4 hari bulan 10 yang lepas, 4 hari bulan 10 2021 yang lepas, murid-murid PPKI hadir ke sekolah tanpa penggiliran. 18 hari bulan 10, murid-murid pra sekolah hadir tanpa penggiliran. Namun begitu, untuk murid-murid perdana tahun 1, 2, 3, pada 1 hari bulan 11, 2021, murid-murid tahun 1, 2, 3 akan hadir ke sekolah secara bergilir. Murid-murid tahap 2 tahun 4, 5 dan 6 akan hadir ke sekolah secara penggiliran. Maksud di sini secara penggiliran untuk murid-murid tahun 1 hingga tahun 6, murid-murid ini kita bahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan A dan juga kumpulan B. Kita menetapkan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan bahawa satu kelas dibahagi kepada dua kumpulan. Dua kumpulan ini maksudnya 50%. Sebagai contoh, satu kelas ada 40 orang, 20 kumpulan A dan 20 lagi kumpulan B. Mereka ini, murid-murid ini, kumpulan A dan kumpulan B akan hadir ke sekolah secara bergilir mengikut minggu. Kumpulan A dan seterusnya kumpulan B, minggu depannya kumpulan A lagi secara mingguan. Untuk kumpulan A dan kumpulan B, untuk pengetahuan semua ibu bapa, tahun 1 hingga tahun 6, pihak sekolah telah menetapkan kumpulan A dan kumpulan B tersebut beserta dengan tarikh-tarikh kehadiran kumpulan A dan kumpulan B. Saya bagi pihak sekolah meminta supaya ibu bapa akur dengan jadual yang telah ditetapkan. Perkara yang kedua yang ingin saya sentuh dalam taklimat ini ialah tentang pakaian. Untuk SOP 3.0, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberi kenyataan tentang pakaian. Murid-murid boleh berpakaian biasa
sekiranya pakaian sekolah dah tak muat, dah tak sesuai lagi untuk anak-anak. Namun begitu, pihak sekolah telah menggariskan beberapa garis panduan tentang pakaian yang perlu digunakan oleh anak-anak semasa datang ke sekolah. Pakaian murid mestilah sesuai, kemas, tidak menjuluk mata. Maksudnya, boleh menggunakan t-shirt sukan sekolah. Kalau gunakan t-shirt, mestilah menggunakan t-shirt yang satu warna dan lebih sesuai untuk hadir ke sekolah. Untuk seluar, murid-murid boleh menggunakan seluar slack ataupun dia boleh menggunakan seluar tracksuit. Tidak digalakkan murid-murid menggunakan seluar jeans untuk hadir ke sekolah. Untuk kasut pula, pihak sekolah juga telah menggariskan kasut yang digunakan kasut hitam, kasut putih, kasut sukan. Untuk penggunaan slipper, sandal, terompah dan sebagainya memang tidak digalakkan. Perkara yang ketiga yang ingin saya sentuh ialah tentang kehadiran. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, kehadiran untuk murid-murid 3.0 ini, sekiranya ibu bapa yang masih lagi risau, masih lagi takut dengan suasana pandemik, ibu bapa boleh tidak menghantar anak ke sekolah. Tetapi ibu bapa perlu menulis surat kepada guru-guru kelas. Perlu maklum kepada guru-guru kelas dengan bersurat dan hantar kepada guru-guru kelas untuk kita mendapat maklumat tentang kehadiran. Tentang kehadiran, penggiliran tadi untuk pengetahuan semua, sekiranya hadir bersemuka. Contoh yang saya akan beri ialah kumpulan A. Kumpulan A bersemuka. Kumpulan B ini akan melakukan PDPR kendiri. PDPR kendiri. Yang menguruskan anak murid kita ini ialah guru. Guru akan lebih fokus kepada murid-murid yang bersemuka. Manakala murid-murid kumpulan B di rumah, mereka akan dibekalkan dengan modul yang telah disediakan oleh guru-guru mata pelajaran. Untuk pengetahuan, ibu bapa memang sangat digalakkan sekiranya anak-anak tuan-tuan di dalam kelompok A silalah hadir. Kerana sekiranya tidak hadir, modul tersebut tidak akan diberikan kepada murid-murid yang bersemuka. Modul hanya disediakan kepada murid-murid kumpulan B yang PDPR secara kendiri. Maksud PDPR secara kendiri ini adalah murid-murid membuat kerja sendiri di rumah. Walau bagaimanapun, sekiranya murid-murid tidak faham, murid-murid bolehlah bertanya di dalam grup kelas ataupun hubungi dengan guru mata pelajaran. Seterusnya tentang SOP yang lain. Untuk PGPK adalah dibenarkan, diminta kepada murid-murid memakai pakaian sukan dari rumah. Untuk pengetahuan, aktiviti co-curriculum masih lagi tidak dibenarkan. Perkara yang seterusnya ingin saya sentuh ialah tentang pelanjutan sesi persekolahan. Pelanjutan sesi persekolahan ini bermaksud anak-anak tuan-tuan semua berada di dalam kelas yang sama sehingga Februari 2022. Contohnya, sekiranya anak di tahun 1, murid ini akan berada di tahun 1 pada Januari dan Februari 2022. Murid tahun 1 akan mula bergerak ke tahun 2 apabila bermula pada 1 hari bulan 3 2022. Ini bermakna murid-murid tahun 6 akan masuk ke tingkatan 1 mulai 1 Mac 2022. Begitu juga dengan murid-murid tahun 1 akan mulai masuk ke sekolah SK Sri Langat pada 1 hari bulan 3 2022. Mengenai tentang SOP yang perlu kita ikut ataupun perlu kita akur dan perlu kita patuh. Yang pertama,
sebelum, semasa dan selepas. Sebelum datang ke sekolah, ibu bapa pastikan anak-anak kita berada di dalam keadaan yang sihat. Berada di dalam keadaan sihat. Sekiranya anak-anak kita bergejala demam, batuk, pening, selesema, mempunyai simptom-simptom awal, bolehlah anak murid ini tidak digalakkan untuk hadir ke sekolah. Kerana di sekolah, di pintu sekolah, pintu masuk sekolah, guru-guru akan imbas suhu, akan catat suhu sekiranya 3.5 Celsius, maka anak murid ataupun anak tuan-tuan tidak dibenarkan masuk. Begitu semasa di dalam kelas ataupun semasa PDP berjalan, penggunaan mask ataupun pelitup muka adalah digunakan sepanjang masa. Tidak boleh dibuka kecuali semasa waktu rehat. Untuk waktu rehat, murid-murid akan berehat ataupun akan makan di dalam kelas masing-masing. SOP makan adalah seperti SOP sebelum ini. Kepada murid-murid yang masih lagi keluarganya berkuarantin, masih lagi ada yang positif 19, maka murid-murid ini tidak dibenarkan sama sekali datang ke sekolah. Kita khawatir murid-murid ini akan berisiko dan akan merebak ataupun ke murid-murid yang lain. Itulah, saya sangat berharap agar semua ibu bapa penjaga murid-murid dapat mengikuti semua SOP yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Bagi saya, murid-murid ini adalah warga sekolah, kita perlu jaga dan supaya kita dapat menjalani bersemuka dengan baik. Sekian sahaja taklimat saya tentang pengoperasian pembukaan semula sekolah bagi Sekolah Kebangsaan Seliangat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru Besar Encik Ruslan bin Lobayak Yaakob atas penyampaian dan penjelasan yang cukup tuntas sebentar tadi. Diharap dengan maklumat dan informasi terkini dari pihak sekolah, ibu bapa terus akur dengan SOP bagi memastikan persekitaran sekolah yang selamat dan kondusif untuk anak-anak kita. Selamat kembali ke sekolah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.